Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma ridna ilman nafi'an wa dhikna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan fi khairin wa lutfin wa afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini di Malaysia kita dapat lagi bertemu, walaupun ustaz di sini baru lagi lepas asar, waktu di sini masih lagi petang. Namun waktu tidak memisahkan kita untuk kita berada dalam satu majlis ilmu, bahkan jarak juga tidak memisahkan kita untuk kita bersama di dalam majlis ilmu. Dan didoakan kepada semua yang berada, yang bersama dengan Ustaz, agar diberi rahmat, diberi kebaikan, diberi kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah pada malam ini Ustaz menggunakan perkataan malam walaupun di sini siang. Maka pada malam ini kita menyambung pembacaan kitab hikam kita pada muka surat 99. Ustaz dimaklumkan bahawa Al-Habib, ada satu orang Habib yang ingin menziarahi Ustaz. Jadi mungkin kalaulah beliau hadir, mungkin Ustaz akan berhentilah. Jadi kita akan sambut tetamu pula. Dan Ustaz doakan ada di kalangan kita yang demam katanya, yang tak apa sihat, agar Allah Ta'ala bagi sihat. Dan ada di kalangan kita yang mungkin dalam kesedihan, moga-moga Allah Ta'ala berikan ketenangan kepadanya. Dan doakan Ustaz agar dapat dapat menghadiri kuliah, kerana sudah lama tidak hadir kuliah. Maknanya duduk di rumah sahaja, kerana tidak dapat lagi berjalan dengan baik, insya-Allah. Maka pada malam ini kita sambung pembacaan kitab hikam kita pada muka surat 99. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Selamat datang daripada Singapura. Selamat datang. Berkata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam kitab hikam, dalam mata hikamnya, wa innama yazkuru man yajuzu alaihi al-ighfalu wa innama yunabbihu man yumkinu minhu ihmalu. Maksudnya, dan hanya sahaja yang diberi ingat itu oleh orang yang harus atasnya lalai, dan hanya sahaja yang dijagakan itu orang yang dapat daripadanya mensia-siakan. Apa maknanya? Sesungguhnya yang seharusnya diingatkan adalah orang yang harus baginya lalai, orang yang ada kemungkinan lalai. Orang yang kemungkinan lalai ni harus diberi peringatan kepada dia. Maka sesungguhnya yang seharusnya diingatkan adalah orang yang ada kemungkinan lupa ataupun ada kemungkinan lalai pada dirinya, maka diingatkan. Dan semestinya diberikan peringatan kepada orang yang kurang berhati-hati. Siapa yang kurang berhati-hati, maka diberi peringatan. Jadi kadang-kadang kita perlu peringatan. Sebab apa? Sebab kita di kalangan orang yang lalai, maka diberi peringatan. Bila diberi peringatan, maka mendatangkan seorang itu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang perlu diberi peringatan?
Yang perlu diberi peringatan itu adalah kita makhluk Allah, kita hamba Allah, kita orang yang banyak melakukan dosa, maka perlu kita memberi peringatan. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang benar-benar beriman, maka peringatan itu akan memberi manfaat kepada dia. Maka di sini dipahami pada matan ini memberitahu yang perlu diingatkan itu adalah makhluk. Yang perlu diingatkan itu adalah manusia yang bersifat lupa. Yang perlu diingatkan adalah orang yang beriman kepada Allah, kerana iman orang yang beriman itu ada kalanya dia ini naik imannya dan ada kalanya turun imannya. Maka perlu diberi peringatan. Maka di sini wa innama yazkuru, sungguhnya orang yang disebut, orang yang diberi ingatan itu, may yajuzu alaihi irfal, orang yang berkemungkinan yang boleh jadi dia itu berlaku dalam keadaan lalai. Kemudian wa innama yunabbihu man yakunu minhu ihmal, dan kalau orang yang lalai itu pula dia meninggalkan amal tadi, hendaklah diberi peringatan kepada dia. Diberi peringatan, maka sudah pastilah hendaklah diberi peringatan kepada orang yang lalai kepada Allah ataupun ihmal, orang yang cuai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seperti mana yang dijelaskan dalam matan yang sebelum ini, bahawa ada orang yang meninggalkan membaca doa. Mereka meninggalkan membaca doa. Kerana apa? Kerana bagi mereka yang sudah mengenal Allah ini, mereka nak menjaga adab dan sopan kepada Allah. Dia ada beberapa golongan yang kita bicara semalam. Ada golongan yang dia ini tinggalkan doa. Yang pertama, dia tinggalkan doa dan dia sibukkan zikir. Yang kedua, sibuk berdoa, tinggal berzikir. Yang ketiga, sesuatu tempat dia berdoa, satu tempat dia berzikir. Tempat yang perlu berdoa, dia berdoa. Tempat yang perlu berzikir, dia berzikir. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah orang yang berzikir dan berdoa mengikut rasa hati. Rasa hati nak berzikir. Kemaah ni, dari nak duduk molek. Dari nak duduk molek. Jadi kadang-kadang duduk begini atas sebab-sebab yang tertentu. Baik, kita sambung sikit lagi. Rasa Habib datang. Orang datang. Rasanya ada Al-Habib datang ni, insya-Allah. Dan didatangkan ini seperti ada. Dia kata dan didatangkan ini seperti ada daripada adab dalil atas barang yang disebutkan akan dia daripada bahawasanya meninggalkan tutur itu terkadang ada ia daripada adab. Dikatakan bahawa didatangkan seperti ini. Apa seperti ini? Seperti orang yang tidak yakni dia berpegang bahawa dia tidak mau berdoa. Kenapa dia pegang macam itu? Dia tidak mau berdoa. Dia kata bahawa meninggalkan tuntut, meninggalkan doa tadi, terkadang ada ia daripada adab. Kerana antaranya kerana dia beradab, menjaga adab. Yang demikian itu kerana bahawasanya dalam menuntut itu memahamkan dengan harus lalai atasnya, atas jatuhnya. Dengan demikian itu ingat baginya dan menzohirkan dengan menanggung wujud mensia-siakan daripadanya. Apa maksud dia? Maksud dia, mereka ini para wali Allah, dia tidak berdoa kepada Allah. Kerana bagi mereka, tidak berdoa itu satu adab dia dengan Allah. Kenapa dia perlu berdoa? Ini pandangan para wali. Sekejap. Ini pandangan para wali. Pandangan para wali ini mengatakan bahawa dia meninggalkan doa kerana sesungguhnya
Kita kerana dia tidak mahu mengingatkan Allah keperluan apa yang dia perlu. Dia perlu apa? Tak perlu minta, tak perlu bagi tahu Allah, kerana Allah sudah mengetahui. Allah tidak lalai, Allah ingat, dan Allah mengetahui apa keperluan yang ada pada hamba-Nya dan apa keperluan yang diperlukan, apa keperluan yang paling utama pada hamba-Nya. Jadi setelah memahami bahawa segalanya telah ditetapkan oleh Allah dan memahami bahawa Allah Ta'ala itu tidak pernah lalai, tak pernah lupa, maka tidak perlu ingatkan kepada Allah apa yang diperlukan. Ini mengikut pandangan para awliya Allah. Para awliya Allah, maka dia ini tidak memohon berdoa kepada Allah kerana berpegang bahawa Allah sudah mengetahui kehendak dia dan Allah tidak perlu diingatkan apa yang dia perlukan. Kerana apa? Kerana dia ada golongan yang sudah mengingati Allah. Siapa datang? InsyaAllah. Ustaz nak bagi tahu kalau ada Habib datang, Ustaz kena berhenti ni, boleh Maka dikatakan bahawa memohon dan berdoa kepada Allah seolah-olah secara halusnya memberi peringatan kepada Allah. Seolah-olah. Ini pandangan orang sufi yang dia nak menjaga adab dengan Allah. Bagi mereka, memohon dan berdoa kepada Allah seolah-olah secara halusnya memperingatkan Allah Ta'ala, supaya dia tidak lupa kepada kita, supaya dia tahu apa yang kita inginkan. Maknanya seolah-olah begitu. Oleh kerana itu, demi untuk menjaga adab, maka dia tidak meminta dengan Allah. Ketika mana Nabi Ibrahim AS hendak dicampakkan di dalam api, ketika itu lalu menjeritlah para malaikat, ya Allah, itu kekasihmu, itu kekasihmu. Maka malaikat Jibril AS meminta kepada Allah agar dapat menyelamatkan Nabi Ibrahim AS. Maka Allah izinkan. Ketika mana Allah izinkan, maka turun malaikat Jibril AS. Ketika turun malaikat Jibril AS, malaikat Jibril berkata, ya Ibrahim, alakah hajah? Adakah kamu perlu hajat? Kamu ada apa-apa keperluan? Can I have you? Boleh saya tolong kamu? Maknanya apa-apa keperluan? Maka katanya Nabi Ibrahim AS, ada pun pada kamu tidak. Ini malaikat ni, malaikat datang dalam keadaan macam tu. Ada pun pada kamu tidak, tetapi pada Allah ya. Pada kamu tidak, kami tidak perlu. Sedangkan Nabi Ibrahim ketika itu hampir-hampir nak dicampak dalam api, dan sangat kritikal keadaan tadi. Tapi Nabi Ibrahim kata, kepada kamu tidak, tapi kepada Allah ya. Lalu dalam keadaan macam itu, malaikat Jibril pun berkata, kalau begitu kamu beritahu kepada aku, agar aku memberitahu kepada Allah Ta'ala. Kata Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala maha mengetahui. Maka Nabi Ibrahim tidak meminta kepada Allah. Bila tidak meminta kepada Allah, Allah Ta'ala selamatkan. Allah Ta'ala jadikan api tadi sejuk. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadikanlah diri kamu sejuk dan selamat kepada Nabi Ibrahim AS. Baik. Kemudian dikatakan lagi bahawa kenapa mereka itu tidak berdoa? Kerana menjaga adab, kerana bahawasanya di dalam tuntut itu mempahamkan dengan harus lalai atasnya. Kerana menuntut seolah-olah memberi faham, supaya Allah faham keperluan kita. Jadi dengan itu dia tidak mau meminta. Ini siapa? Para awliya Allah. Para awliya Allah. Maka dia tidak mau meminta banyak, ataupun dia tidak meminta, tetapi mereka sibuk mendekatkan diri dengan Allah. Maka cuba kita tengok, para awliya mereka tidak banyak meminta, tetapi Allah memberi apa-apa yang tidak mereka pinta. Kenapa kita gambarkan dua orang? Dua orang. Kita gambarkan dua orang. Tak apa ni ustaz, kejap duduk gini, tak apa Kita gambarkan dua orang. Satu orang ni yang rapat dengan kita, baik dengan kita.
Satu orang yang rapat dengan kita, dan kita tahu dia susah. Dan kita tahu dia susah, tetapi dia tidak menyatakan kepada kita kesusahannya. Ini banyak di Tarim, begitu banyak. Di Tarim ni ada ulama-ulama, mereka susah, tapi mereka ni tak tunjuk dia susah. Dan mereka tak tunjuk dia meminta-minta. Itu hebat orang sini lah. Salah seorang ni kita tengok guru kita, ramailah, bukan kata ramai, yang mereka tu dalam keadaan susah. Hasil pendapatan dia sikit saja nak tanggung, tapi dia tak tunjuk susah dia. Dan dia tidak ada jumpa orang muka sedih, tidak ada. Senyum, tenang, rasa masalah tak ada apa-apa, begitu. Baik, dua orang. Satu yang kita tahu, kita rapat dengan dia, kita sayang dia, dan kita tahu dia susah, dan dia tak beritahu kesusahan dia. Dia tak beritahu kesusahan dia, tapi kita tahu, dan kita ada duit. Satu lagi, datang orang mari minta ke kita. Minta dengan kita, saya nak duit, marilah tolong saya. Maka kedua-dua kita bagi. Yang ni susah kita bagi, orang yang meminta. Yang ni susah kita tak bagi, kita bagi. Dia orang yang tidak meminta. Biasanya, yang tidak meminta dengan yang meminta, mana banyak kita bagi. Kebiasaannya, apa yang Ustaz tahu, kebiasaannya orang yang tidak meminta ini lebih kita bagi kepada orang yang meminta. Boleh jadi orang yang meminta, tolong Ustaz, saya susah Ustaz, saya perlukan gini-gini, tak apalah, tak pun dah ada duit, ambil bagi mu RM100. Tapi tiba-tiba ada orang sana susah juga, tapi dia tak minta, kita pun tengok, kita tengok rumah dia, Allah kesiannya. Kita tengok kenderaan dia pun, Allah buruk saja kenderaan dia. Dia tak minta kenderaan baru, dia tak kata apa-apa, tapi biasanya yang ini kita lebih banyak, duit mu RM500, ini RM100 saja. Itu kalau bagi dua-dua. Kalau tak bagi, kalau bagi seorang, ini kita bagi. Bagi orang yang tidak meminta yang susah dengan yang meminta. Kadang-kadang kita bagi yang tidak meminta yang susah. Yang susah. Begitulah keadaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia memberi. Orang tak minta doa pun dia bagi sebenarnya Allah Taala ini. Tetapi kita ini berdoa kepada Allah Taala, berdoa kepada Allah Taala. Kita kena memahami berdoa itu yang menentukan Allah, bukan ketentuan itu berdasarkan kepada doa kita. Namun orang yang arif billah, yang sudah mengenal Allah Ta'ala ini, dia sudah mengetahui. Tak perlu kita banyak-banyak minta dengan Allah, kerana Allah Ta'ala sudah tahu. Kerana Allah Ta'ala tidak bersifat lupa. Kerana Allah Ta'ala lebih mengetahui daripada diri kita sendiri. Dan Allah Ta'ala lebih mengetahui apa yang kita perlukan. Dan kita tak perlu ingatkan Allah, ya Allah aku perlukan duit, ya Allah. Tak perlu ingatkan Allah Ta'ala, ya Allah ya Tuhanku, fahamilah jiwa aku. Tak perlu. Kerana Allah Ta'ala sudah mengetahui. Maka demi menjaga adab, mereka tidak berdoa. Ini maksudnya. Kerana bagi mereka sifat itu tidak layak kita nak ingatkan Allah. Sifat itu tidak layak untuk kita nak maknanya nak beri kesedaran pada Allah. Itu mustahil. Maka ini yang ada di dalam hati orang-orang yang para salihin, para awliya Allah, lalu mereka tidak meminta. Lalu mereka tidak meminta. Baik. Kemudian maka jatuhlah yang demikian itu. Kerana bahawasanya di dalam tuntut itu mempahamkan dengan harus lalai atasnya. Kerana minta ni seolah-olah kita nak fahamkan Allah, supaya jangan lalai ingat pada kita. Jangan lalai, jangan lalai nak beri rezeki pada kita. Jangan lalai nak beri kebaikan pada kita. Maka jatuhlah dengan demikian itu ingat baginya dan menzahirkan bagi menanggung wujud mensia-siakan daripadanya. Maka perkara itu menunjukkan bahawa kita nak tanggungkan, nak minta supaya Allah ini betul-betul ingat. Ingatkan kita pada perkara itu sebenarnya mensia-siakan. Sedangkan Allah Ta'ala itu sudah mengetahui. Allah Ta'ala itu tidak perlu diingatkan. Tidak perlu diingatkan. Maka adalah yang demikian itu menjagakan baginya. Maka dia jaga diri dia. Dia tidak meminta kerana dia tidak mahu duduk dalam dirinya nak mengingatkan Allah. Dia duduk dalam dirinya ni nak macam nak memberi peringatan kepada Allah. Akhirnya yang demikian itu muhal, mustahil. Bagi mereka ini mustahil
kita nak ingatkan Allah, kita ingatkan Allah sia-sia je. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala itu sudah maha mengetahui. Atas hak Allah Ta'ala, maka kerana sebab inilah adalah meninggalkan tuntut kepada sekalian mereka itu adalah adab. Dengan sebab ini mereka meninggalkan doa. Apa maksudnya? Memohon dan berdoa kepada Allah. Ini pandangan para awliya Allah. Memohon dan berdoa kepada Allah seolah-olah, walaupun tidak menyatakan demikian, seolah-olah memberi peringatan kepada Allah, seolah-olah nak menyatakan kepada Allah, janganmu lupa kepada kami, janganmu lupa dengan orang yang meminta kamu. Maka perbuatan ini kata orang awliya Allah adalah tidak layak. Tidak layak sama sekali. Kerana Maha Suci Allah bersifat dengan segala sifat kekurangan. Dan sungguhnya telah ditanya Syekh Wasiti radhiyallahu anhu daripada doa. Tanya dia, tanya maka orang pun tanya kepada Syekh Wasiti tentang doa. Maka katanya, takut aku akan mendoa, aku tak berani nak doa. Orang tanya pada Syekh Wasiti. Sebab tu di sini di Yaman berbeza. Tidak ada kumpul ramai-ramai sembahyang hajat sini, tak ada. Di Yaman ni. Di Yaman ni tak ada. Tanya anak kerja. Ada air? Hal mawjud huna salatul hajat jamaatan? La, mafi. Tidak ada. Mereka itu ada setengah daripada mereka itu tidak meminta, tetapi sibuk berzikir siang malam. Tapi kalau mereka meminta pun bukan kerana nak ingatkan Allah, tidak. Mereka meminta tu atas niat, ni nak ibadat doa lah, dia doa. Doa tu ibadat. Setengah daripada mereka berdoa, Allahumma inni as'aluka bima sa'alaka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibadikas salihun. Ya Allah, ya Tuhan, kami meminta sebagaimana Rasulullah meminta dan hamba-Mu yang soleh meminta. Ini pandangan awliya Allah, para kekasih Allah. Ini hujah mereka. Hujah mereka, kita tidak berdoa. Sebab apa tidak berdoa? Kerana Allah tidak perlu diingatkan. Allah tidak lalai. Dan nak beritahu, Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Maka tidak perlu berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan bagaimana dengan tuntutan berdoa? Tuntutan berdoa, para awliya kalau begitu tidak berdoa langsung. Tidak, mereka berdoa. Tetapi mereka berdoa tak sama dengan kita yang bukan wali Allah ni. Macam mana? Mereka berdoa adalah semata-mata nak jadikan itu ibadat ke dalam doa. Maka mereka doa sekadar ibadat, Sebab itu ketika mana mereka berdoa, mereka tidak fikir apa yang Allah akan beri kepada dia. Dan mereka tahu Allah Ta'ala akan memberi yang terbaik untuk dia. Kerana sesungguhnya mereka sudah berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaralahu zikri an mas'alati. Sesiapa yang menyibukkan berzikir kepada aku daripada berdoa kepada aku. Dia sibuk berzikir daripada berdoa, a'taituhu afdala ma utiya sa'ilin. Maka aku memberi kepada orang yang sibuk berzikir itu lebih daripada aku beri kepada orang yang sibuk meminta. Maka dengan hujah ini, maka mereka itu tidak banyak berdoa, tidak meminta. Bahkan ditanya kepada Syekh Wasiti, apa pandangan kamu tentang doa ni? Lalu dia kata, aku takut nak mendoa. Aku takut aku akan mendoa, yakni berdoa. Bahawa dikata bagiku, jikalau engkau minta akan kami barang yang bagimu kepada kami, sesungguhnya engkau menuduh akan kami. Kalaulah aku takut nak berdoa, kata Syekh Wasiti ni, kerana kalau aku berdoa seolah-olah nanti kalau Allah Ta'ala aku menyatakan pada Allah, seolah-olah Allah mengatakan bahawa kamu minta akan aku, kamu minta kepada aku seolah-olah mu ni nak ingatkan aku. Maka seolah-olah mu nak kata aku ni lupa. Maka aku bimbang, aku bagaikan menuduh Allah Ta'ala. Ini pandangan orang sufi ni, pandangan orang sufi. Maknanya ni kena jaga, kena beritahu ni pandangan orang sufi. Kenapa kena kata? Kadang-kadang bimbang orang. Bila salah faham, dia masuk dalam Facebook, dia viralkan, susah pula. Maknanya hari ni kan begitu hari ni ya. Sebab tu kita tidak mahu ulas kenyataan orang. Jadi sesuatu perkataan nak bagi tahu ni kaedah.
sesuatu kenyataan yang kita dengar daripada kalam seseorang yang mengelirukan ataupun tidak keliru tapi kita tak berapa faham, maka kita tidak boleh menghukum, kita tidak boleh memahami kepahaman kita, bahkan kita bertanya, apa yang kamu maksudkan itu? Setelah mendapat tahu maksudnya itu, nanti barulah hati kita tenang. Oh, begitu maksudnya. Jadi yang Ustaz maksudkan ini tidak berdoa adalah para awliya Allah, para wali Allah Ta'ala. Kemudian dikatakan bahawa dan engkau minta akan kami barang yang tiada kami dan yang tiada bagimu kepada kami. Meminta-minta kepada kami itu Allah, seolah-olah begitu. Aku takut nak doa nanti Allah Ta'ala kata meminta pada aku seolah-olah macam aku ni tak tahu benda apa yang muno. Maka sesungguhnya engkau jahat adab akan kami, mu ni buruk adab. Meminta dengan aku, mu nak ingatkan aku apa yang aku mu perlukan. Mu nak ingatkan aku kepada sesuatu yang maknanya sesuatu yang maknanya yang kamu hajatkan. Sedangkan aku, yakni Allah Ta'ala, tahu apa hajat kamu. Dan aku mengetahui apa yang utama bagi kamu, apa yang diperlukan oleh kamu. Dan jikalau engkau wada akan kami, kalau seandainya engkau wada kepada Allah Ta'ala, maka kami lakukan bagimu pada pekerjaan daripada segala pekerjaan barang yang telah kami takdirkan bagimu di dalam segala masa. Kalaulah kamu rada kepada aku akan beri kepada kamu, kepada kamu mengikut apa yang telah aku, yakni Allah Ta'ala takdirkan. Maka dengan itu aku tidak berani berdoa, sehingga ada ulama mereka tidak berdoa bertahun-tahun. Nak berdoa pun takut kita berdoa, dan diserah kepada Allah. Dan setengah ulama tak berdoa langsung, ini ada. Dan setengah ulama berdoa tetapi sangat sedikit berdoa. Dan doa mereka pun adalah berdasarkan kepada ibadat semata-mata. Kerana nak mengambil ibadat doa, nak mengambil ibadat doa. Ini adalah pandangan daripada para awliya Allah yang salihin. Dan cerita daripada Abdullah ibnu Mubarak radhiyallahu anhu, bahwasanya katanya, telah aku mendoakan Allah, yakni telah aku berdoa kepada Allah masa 50 tahun. Aku berdoa kepada Allah 50 tahun, dan tiada aku berkehendak bahawa menuntut kepada seseorang, kerana bahwasanya lalulah atas barang yang telah terdahulu. Aku, kata Abdullah ibnu Mubarak, aku tidak berdoa kepada Allah Ta'ala 50 tahun tak berdoa. Abdullah Mubarak ini wali Allah, 50 tahun tak berdoa. Katanya, aku tidak berdoa kepada Allah dalam masa 50 tahun. Dalam masa 50 tahun aku tidak berdoa, aku tidak berhajat kepada orang. Aku tidak menuntut kepada seorang. Kenapa? Kerana telah aku tahu sesuatu berlaku mengikut ketetapan Allah. Ini kuat pegangan dia, kuat keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia mengambil jalan tak perlu berdoa. Kerana apa? Kerana sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila hendak engkau mendoa, yakni apabila engkau hendak berdoa, maka hendak ada dengan qasad. Kalau begitu macam mana? Kalau begitu, seandainya kamu ingin berdoa kepada Allah Ta'ala, maka hendaklah kamu dengan qasad, dengan ada tujuan. Tujuan dia apa? Tujuan dia nak menzahirkan hajat kepada Allah. Maksud menzahirkan hajat kepada Allah, nak menyatakan kami lemah, kami hamba. Sebab tu kami berhajat kepada kamu. Bukan bermakna kami nak ingatkan kamu, tidak. Kena letak dalam hati begitu. Dalam hati begitu, maka bahawasanya hajat itu tempat memberi faedah. Seperti yang memberi faedah daripada kata mu'alif. Mana dengan arti kata, kalaulah nak berdoa juga. Ini bagi orang awam macam kita. Kalau nak berdoa,
Maka doanya yang pertama untuk menyatakan kehambaan kepada Allah. Nanti kita tak berdoa, takut kita tak boleh jaga hati. Para wali dia boleh jaga hati, dia ingat dah. Tak boleh jaga hati. Nanti kita tak berdoa, timbul perasaan seolah-olah kita tak berhajat dengan Allah. Maka dengan itu perlu berdoa bagi orang awam. Yang kedua, bila kita berdoa, di situ kita kena datangkan rasa bahawa Allah Ta'ala ini berkuasa. Allah Ta'ala berkuasa, dan Allah Ta'ala ini berkuasa nak menjadikan, nak memberi. Maka bila kita berdoa, kita mengiktirafkan kekuasaan Allah. Kita memuliakan, mengagungkan kekuasaan Allah. Maka berdoa itu adab berdoa bagi kita supaya tidak kita termasuk orang yang salah adab dalam berdoa. Kenapa kamu berdoa? Ya Ustaz, kenapa Ustaz berdoa? Ustaz tak berdoa ke kaki Ustaz boleh sembuh? Maknanya doa apa tidak doanya. Tapi nak beritahu bahawa berdoa tu sebagai jalan. Kita kena berhajat pada Allah. Bila kita dah pergi dekat orang tukar patok, contohnya dia masuk, lepas tu dia bagi obat ke apa-apa, kita supaya kita letak yang menyembuhkan itu Allah. Jadi kita minta dengan Allah, supaya kita nak jaga hati kita, supaya hati bergantung dengan Allah. Jadi doa ni supaya ada pergantungan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang kedua. Sebab tu kita perlu berdoa. Dan yang ketiga perlu berdoa. Kita perlu berdoa. Yang ketiga adalah sebagai jalan ibadah kepada Allah. Ada sebagai jalan ibadah kepada Allah. Lepas daripada itu jaga adab kita. Jaga adab kita dengan Allah. Jangan kita, ya Allah Tuhanku, aku dah minta lama bapa dah beri. Ini ya Allah, aku perlukan begini ya Allah. Maknanya, ya Allah ya Tuhanku, kenapalah apa dia ni engkau tidak memberi kemenangan kepada pasukan bola aku. Contohnya ya Allah ya Tuhanku, kenapalah engkau ni mendatangkan banyak penyakit dekat negara aku. Allah Maha mengetahui. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Sebab tu bila kita duduk, bila kita sudah duduk dekat dengan Allah, kita tak bimbang. Tidak bimbang apa-apa. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tapi yang kita bimbang bukan apa yang Allah datangkan, musibah yang itu kita tak bimbang. Tapi yang kita bimbang, apakah hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kita masih lagi beriman ke, kita duduk dalam keadaan fasik ke, kita lalai ke, itu yang dibimbangi. Maka dikatakan bahawa secara kesimpulannya untuk kita memahami apa yang kita baca pada malam ini, kekok nak sebut malam sebab sini siang, tapi kita fahamlah di sana malam. Maka kita kata apa yang kita nak nyatakan pada malam ini, Allah Ta'ala berfirman, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Apa maksudnya? Ya'lamu ma tahmilu, Allah Ta'ala mengetahui apa yang dikandung, tahmilu kullu unsa, apa yang dikandung oleh kaum ibu, yang dikandung oleh kaum ibu. Dan wa ma taridul arham, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim kaum ibu tadi. Kita dapat tahu scan dapat tahu anak lelaki. Orang scan nampak anak lelaki pun kadang-kadang keluar perempuan juga. Maknanya, kata doktor, ikut scan ni puang keluar lelaki. Lelaki. Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam rahim, apa yang dikandung juga. Wa ma tasda, ataupun lebih daripada itu, Allah mengetahui. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar, dan ketahuilah setiap sesuatu itu dalam takdir Allah, dalam kadar takdir yang tertentu. Alimul ghaibi wasyahadah, dialah Allah yang mengetahui alam ghaib syahadah, perkara yang ghaib, perkara yang nyata. Wal kabirul muta'al, dan dialah Allah Ta'ala yang maha tinggi. Lagi juga yang maha besar. Kabir besar, muta'al tinggi. Maka di sini mengetahuilah kita bahawa semuanya duduk dalam peringatan Allah. Jaga adab kita ketika berdoa. Tak kisah kita minta tak dapat, tak kisah. Hajat kita tak dapat, tak kisah. Maknanya kenapa? Kerana ketentuan Allah Ta'ala itu lebih baik. Baik, di sini ada dua sebab kenapa para awliya dia tidak berdoa. Yang pertama, kerana memohon kepada Allah, mereka menganggap memohon kepada Allah Ta'ala itu secara halus seolah-olah memberi peringatan kepada Allah.
Seolah-olah mengingatkan Allah agar tidak lupa kepada hamba. Maka ini tidak ada adab dan kurang sopan kata para awliya Allah. Ini yang pertama. Dan yang kedua, berdoa mengikut perasaan-perasaan mereka ataupun mengikut perasaan mereka ini sekaligus mengandungi makna sekiranya tidak berdoa kepada Allah, seolah-olah Allah tidak akan memberi perhatian pada dia. Kalau kita tak berdoa, seolah-olah Allah tidak memberi perhatian kepada dia. Jadi ramai bila dia berdoa, dia menganggap masa ni Allah beri perhatian pada dia. Bukan masa ni. Allah mana lepas pandangan dia pada makhluk. Tapi begitulah kita orang yang lalai ni akan ingat begitu. Tapi orang yang ingat, dia tidak pernah rasa begitu. Bagi dia ketika Allah Ta'ala, ketika dia senang pun Allah beri perhatian. Ketika dia susah, Allah Ta'ala beri perhatian. Ketika dia dalam keadaan darurat, genting, susah sangat, Allah Ta'ala beri perhatian. Maka tak payah ingatkan Allah maknanya. Dan dengan sebab itu dia tidak berdoa. Kerana bimbang datang hatinya, kalau berdoa barulah Allah beri perhatian. Maka sebenarnya tidak begitu. Maka dengan sebab itulah mereka tidak berdoa kepada Allah. Mereka tidak berdoa kepada Allah dan mereka menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hakikat orang-orang wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita macam mana? Kita perlu doa tak Ustaz? Perlu berdoa. Kita lalai. Orang macam Ustaz ni lalai banyak sebenarnya. Perlu berdoa kepada Allah. Dan bila kita berdoa, kita jaga hati kita. Maknanya kita pasrah kepada Allah. Seandainya kita berdoa kabul, bukan kerana doa kita, tapi kerana ketetapan Allah. Yang kedua, kita berdoa, ya Allah, bukan kerana kau tidak tahu, ya Allah, tetapi aku berdoa ni untuk mendekatkan diriku padamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berdoa kepadamu ni adalah disebabkan aku mengetahui ibadat doa ini besar pahalanya, besar ganjarannya, besar perhatian Allah. Maka aku berdoa di atas dasar ibadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mengetahui bahawa Engkau Maha Berkuasa, semuanya milik Kamu. Maka aku berdoa kepada Engkau, ya Allah, kerana mengetahui aku bahawa Engkau berkuasa segala-galanya. Maka berdoa sebagai mengagungkan Allah, Allah yang Maha Berkuasa. Kenapa minta dengan orang kaya? Pitih contohnya. Kenapa dengan orang jutawan kita jari pitih, buat baik dengan jutawan nak dapat pitih? Kerana kita tahu dia ada kuasa duit. Contohnya itu. Maka kita berhajat dengan dia. Maka kita minta doa ni dengan Allah sebagai kita merasai kita berhajat kepada Allah. Dalam waktu yang sama kita mengetahui Allah tidak berhajat dengan kita. Jadi sekadar inilah saja yang dapat disampaikan. Minta maaf banyak kalau ada beberapa kekurangan. Dan Ustaz pun kena moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan dan kepahaman. Boleh jadi ada yang mendengar mungkin rasa tak berapa faham ke apa-apa, bertanya kepada orang yang lebih alim, lebih soleh. Kerana Ustaz ni sebenarnya tidak alim, soleh jauh sekali. Hanya membaca, menyampaikan apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Jadi Ustaz doakan agar di sana berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan mendapat rahmat Allah dan sabar di atas ujian-ujian. Apa kita macam-macam ujian di Malaysia ni. Dan satu lagi Ustaz nak pesan, jangan kita ini memasukkan diri kita dalam golongan yang membawa membawa kepada kerosakan ataupun membawa kepada maknanya pemusuhan dan seumpamanya. Maksud Ustaz, kita jangan terlibat dengan viral ataupun kutukan-kutukan netizen yang suka menghukum dan seumpamanya. Duduk kita dengan Allah. Hadza sirati mustaqiman. Kita duduk dengan Allah. Apa-apa pun kita sibuk dengan ibadat. Apa-apa pun kita sibuk dengan berzikir. Apa-apa pun kita sibuk berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan banyak nak ulas. Orang ni ustaz ni kata gini, ustaz ni kata gini, ustaz ni gini. Akhirnya kita jadi pening kepala. Jadi pening kepala maknanya. Sakit kaki tak apa lagi, jangan pening kepala. Pening kepala. Okey, sekadar ini saja. Ustaz minta maaf kalau ada kata-kata yang mengguris perasaan.
Sungguh Ustaz kasih kepada kamu semua. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan, moga-moga dapat amal, moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan hamba Allah yang soleh. Jadi Ustaz minta maaf ni, dari segi adab ni tak bagus ni, duduk gini. Tapi nak buat macam mana? Jadi sekadar ini saja Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.